Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar pembincangan tajuk pembangunan model komunikasi amil zakat Malaysia. Nama saya Ammar Barudin Romli bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Noor bin Daud. Saya merupakan pelajar Dr. Falsafah di Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah sama-sama kita memahami latar belakang kajian berkaitan dengan penggunaan model komunikasi amil zakat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, amil zakat ialah satu jenis pekerjaan iaitu orang yang dipertanggungjawabkan untuk membuat kutipan dan juga agihan zakat. Mereka bertugas di institusi zakat dan juga ada yang bertugas di institusi swasta, pendidikan, di masjid-masjid, di kampung dan sebagainya. Namun begitu, kini terdapat beberapa isu. Antaranya ialah kita perlu berpegang kepada aspek kepercayaan masyarakat terhadap amil penentu kejayaan institusi zakat. Malangnya seringkali kita diberitakan mengenai isu-isu yang berkait tentang integriti amil, berlaku penyelewengan, isu berkaitan dengan pengetahuan amil dan juga kemahiran amil zakat di Malaysia. Jadi berdasarkan kepada isu-isu ini, saya merasakan bahawa penting untuk kita mempunyai satu model yang menjadi penanda aras, yang boleh menjadi penanda aras terhadap pengurusan zakat dalam membangunkan modul serta mengukur ataupun menilai pencapaian profesionalisme amil di Malaysia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu marilah sama-sama kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kompetensi ini. Jadi kompetensi ini ialah set sifat peribadi atau tabiat yang membawa kepada prestasi kerja yang berkesan dan unggul menurut McClellan 1973. Jadi ia merupakan ukuran terpentinglah dalam bentuk sebuah organisasi berjaya. Apa pula yang dimaksudkan dengan model kompetensi amil zakat? Jadi model kompetensi amil zakat itu satu set pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dapat diamati dan diukur melalui tingkah laku yang menghasilkan prestasi terbaik dalam konteks bidang tugas amil zakat. Tuan-tuan, dalam nak menghasilkan model ini, saya telah merujuk kepada 5 penulisan ataupun 5 tokoh yang mengkaji secara mendalam mengenai kompetensi. Mereka menghasilkan model dan juga teori kompetensi. Antaranya ialah yang terkenal model iceberg yang dihasilkan oleh Spencer 1993 menyatakan bahawa terdapat 3 elemen kompetensi model iceberg, iaitu kemahiran, pengetahuan dan kepribadian. Dan menurut Spencer aspek ataupun elemen kemahiran pengetahuan ini sangat mudah untuk diukur dan dilihat. Umpama satu iceberg yang berada di atas, lapisan atas itu mudah dilihat, diukur. Tapi bahagian paling besar yang bentuk kompetensi seorang ataupun individu itu ialah kepribadiannya. Kalau lihatnya dalam iceberg, di bawahnya satu bongkah yang besar, di bawah yang suka untuk dilihat ataupun suka untuk diukur. Itu aspek kepribadian. Seterusnya, menurut Dawkins 2006, terdapat 4 elemen kompetensi model. 4 elemen kompetensi model Dawkins. Yang pertama ialah pengetahuan politik pribadi, kemahiran berfikir dan juga kemahiran pergerakan. Dawkins dia telah memecahkan aspek kemahiran ini kepada kemahiran berfikir dan juga kemahiran pergerakan atau motor. Harijal et al. 2005 menyatakan 3 elemen kompetensi individu dalam organisasi, iaitu kualiti pribadi, kemahiran mengurus, kemahiran merancang dan mengurus, dan yang ketiganya ialah konsultasi, kemahiran konsultasi lah. Manakala al-atas Wan Muhammad Noor 2014 menyatakan 4 aspek kompetensi seimbang individu Muslim, khusus bagi individu Muslim. Terdapat 4. Pertamanya mestilah aspek kepribadian dan juga akhlak.
aspek keilmuan, aspek kemahiran berteraskan Al-Quran dan Sunnah dan juga inovasi. Teori kompetisi yang kelima yang dekat dengan kajian saya yang dihasilkan oleh Azman et al. 2016 menyatakan dua elemen kompetisi model profesionalisme amil bersepadu. Yang pertama itu pengetahuan asas, dan yang kedua ialah kemahiran mengenai pengusahaan zakat. Jadi berdasarkan kepada kelima-lima kajian yang telah dibuat, saya telah menghasilkan satu kerangka kajian dalam nak membangunkan model ini. Elemen kompetisi daripada lima aspek yang disebut oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Kemudian saya melihat dalam bentuk perspektif amil dan juga perspektif pegawai zakat, dan akhirnya saya membentuk ataupun mencadangkan satu model kompetisi amil zakat. Bagaimana pelaksanaan kajian ini dibuat ataupun dilakukan? Kajian ini dijalankan secara kualitatif melalui tinjauan literatur dan juga temubuas pada struktur. Seramai 4 orang amil zakat dan 2 orang pegawai zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak telah menyertai kajian ini, dan mereka ni dipilih berdasarkan pengalaman lebih 8 tahun lah dalam pengusahaan zakat. Jadi segala data temubuan ditranskrip secara verbatim dan dianalisis secara manual dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada kajian dibuat, maka dapatan kajian ini ialah saya mendapati perlu 5 elemen dalam bentuk kompetisi amil zakat. Elemen yang pertama iaitu elemen kepribadian. Menurut hasil daripada temubuan dan juga tinjauan literatur yang saya lakukan, saya mendapati bahawa sasiah ataupun akhlak kepada Allah mencerminkan ciri kompetisi yang paling tinggi bagi seorang amil. Selain itu, amil juga perlu mempunyai sasiah yang baik terhadap golongan pembayar zakat, golongan asnaf dan juga masyarakat sekeliling mereka. Yang keduanya ialah keilmuan. Ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah membentuk nilai, pemikiran dan sikap serta mencetuskan tingkah laku profesionalisme amil. Yang ketiga ialah aspek kemahiran. Kemahiran kutipan dan agihan. Terdapat 2 kemahiran yang diperlukan, iaitu kemahiran kutipan dan agihan dan satu lagi kemahiran perakaunan zakat. Dua-dua ini merupakan kemahiran yang sangat penting, yang membentuk kualiti amil. Dan yang keempat, seorang amil itu perlu mempunyai sifat inovatif ataupun kreatif, kerana dia dapat menghasilkan inisiatif dalam merancangkan usaha kutipan zakat serta memudahkan agihannya terhadap asnaf. Dan yang terakhir sekali, hasil dapatan kajian saya menunjukkan bahawa aspek konsultasi juga penting. Amil perlu berupaya berkonsultasi bersama pembayar zakat dan juga asnaf bagi memastikan kelancaran kutipan dan juga agihan zakat ini dibuat. Tuan-tuan, inilah cadangan model kompetisi amil zakat Malaysia yang saya bangunkan. Di sini boleh lihat terdapat kualiti asas kompetensi yang diperlukan, antaranya aspek kepribadian, keilmuan dan juga kemahiran. Dan yang kedua ni ialah kualiti pelengkap kompetensi, iaitu aspek inovasi dan juga konsultasi. Jadi berdasarkan kepada model amil zakat ini, kelima-lima elemen ini dapat membentuk kompetensi dan kualiti lah untuk amil berkhidmat dengan cemerlang, khidmat dengan penuh dedikasi dan dapat berdepan dengan masyarakat untuk melaksanakan kutipan dan juga agihan zakat. Jadi terima kasih kepada tuan dan puan-puan kerana memberi perhatian terhadap pembentangan ini. Moga-moga penghasilan model kompetisi ini dapat membantu pihak institusi pengurusan zakat, Majlis Agama Islam Negeri dan sebagainya meningkatkan kompetensi amil-amil zakat yang tugas di bawah mereka. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.